Kisah yang mana dinukilkan antaranya dalam pelbagai kitab-kitab berkenaan tentang biografi para sahabat Nabi SAW. Kisah seorang lelaki, Abdullah bin Muhammad. Satu ketika dia ni berjalan menyusuri sebuah pantai, dan di pantai itu, di penghujung pantai, dia nampak seorang lelaki dalam khemah. Lelaki dalam khemah itu, bila dia makin mendekat, dia nampak lelaki itu dalam keadaan yang tidak sempurna. Lelaki itu matanya rabun, telinganya pun bermasalah, anggotanya kudung belaka, anggotanya kudung, tangan kudung, kaki kudung, tak ada. Tapi di mulut dia tak putus-putus memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak putus-putus, ya Allah, ya Tuhanku, aku syukur kepadamu ya Allah atas apa yang Engkau berikan kepada aku. Ya Allah, ya Tuhanku, atas apa yang Engkau kurniakan kepada aku ni hakikatnya terlampau banyak, melebihi segala-gala makhluk yang ada lain. Alhamdulillah, syukur. Dia puji dengan pelbagai doa. Dipendekkan cerita, maka lelaki tadi, Abdullah bin Muhammad, maka dia pun pergilah jumpa dengan orang tua ni. Wahai orang tua, aku rasa aku tak silap dengar kamu puji Allah, Alhamdulillah, syukur, apa sebagainya. Tapi hakikatnya kamu ni tak seberapa. Maksudnya ialah dengan keadaan mata, telinga pun tak apa dengar, mata rabun, kudung, tangan, kaki, sebagainya. Tapi kamu masih puji Allah, kata Allah dah beri nikmat terlampau banyak, sebagainya. Dia kata, ya, walaupun Allah mentakdirkan kilat menyambar aku, walaupun Allah takdirkan laut menenggelamkan aku, walaupun Allah takdirkan bumi menelan aku, sekali-kali aku tidak akan berhenti daripada memuji Allah. Kenapa? Sekurang-kurangnya aku masih ada lagi lisan untuk memuji dia. Sampai tahap macam tu. Perumpamaan dia ni bersyukur kepada Allah. Maka dua orang ni pun berbual, apa lagi yang membuatkan kau ni bersyukur, wahai orang tua? Tanya Abdullah bin Muhammad. Dia jawab, aku bersyukur sebab aku ada anak yang soleh. Anak inilah yang bantu aku ambil wuduk ni, sebab dia tak ada anggota, tak ada tangan, tak ada kaki. Anak inilah yang bantu aku makan. Anak inilah yang bantu aku solat. Anak inilah yang bantu aku urus diri. Aku bersyukur, Alhamdulillah. Cuma orang muda, dia kata pada Abdullah bin Muhammad, boleh tak tolong aku? Tolong cari anak aku, sebab hari ni dia tak datang lagi. Dia duduk tepi pantai dalam kemah yang buruk, tunggu anak dia tak datang lagi. Tak apa, dia kata, aku tolong carilah. Maka Abdullah bin Muhammad pun pergi ke sebuah kampung berdekatan, carilah anak kepada orang tua tadi. Cari, cari. Sampai di satu tempat, nampak di timbunan pasir sekujur tubuh mayat yang telah dibaham binatang buah. Maka ditanya kepada orang kampung berdekatan, siapa tu mati tu? Maka dikhabarkan oleh orang kampung, hakikatnya itulah anak kepada orang tua tadi. Ya Allah, terkejut dia. Di pertengahan jalan dia patah balik, dia nak cerita apa kat orang tua ni? Takkan dia nak beritahu anak mati? Allah, terkejut orang tua ni. Jadi dia tengah fikir macam mana dia nak mula cerita ni. Dia teringat tentang ujian yang berlaku kepada Nabi Ayub AS. Maka sampai di pantai tadi, di khemah tadi, maka dia pun bertanya kepada orang tua tadi, wahai pakcik, antara ujian pakcik terima dengan ujian Nabi Ayub ni mana lagi besar? Dia kata, sudah tentu ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub ni sampai di pulau
dihina oleh keluarga sendiri, anak isteri, sudah tentu ujian dia ni lebih teruk daripada aku. Alhamdulillah, aku syukur pada Allah, ujian aku ni tak seberapa, kata dia. Pakcik tengoklah ujian pakcik ni dengan Nabi Ayub ni. Nabi Ayub sampai di pulau, dihina oleh orang kampung, dikeji, dijadikan kata bahan ejekan. Ujian pakcik dengan dia ni, siapa lagi besar? Sudah tentu ujian Nabi Ayub, kata dia. Ujian aku ni tak ada apa, sikit sangat. Alhamdulillah, 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 puji Allah. Tanya orang tua tadi, kamu sebenarnya apa benda kamu nak cerita ni, duk kiyah daripada awal? Kata pakcik, hakikatnya sebenarnya saya nak beritahu, anak pakcik baru meninggal dunia, saya jumpa di Bahang Binatang Buas. Kata pakcik tadi, dia senyap sekejap. Kemudian apa dia kata? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya aku tahu anak aku ni anak yang soleh, meninggal dunia dalam keadaan dia ni orang yang baik. Aku tak mewarisi, yakni zuriat aku ni orang-orang yang jahat, dan dia meninggal dunia insya-Allah dalam keadaan yang baik. Dia orang yang soleh, Alhamdulillah. Sampai tahap tu dia puji Allah. Tak semena-mena lepas tu dia pun meninggal dunia dalam keadaan yang amat terkejut. Abdullah bin Muhammad, ialah baru jumpa, tiba-tiba dah pergi kampung cari anak meninggal, balik kampung beritahu pada bapaknya pula meninggal. Dia pun ambil lah sehelai kain, tutuplah muka orang tua tadi sambil menangis di sisi jenazah orang tua tadi. Menangis. Datang 4 orang. Orang kampung berdekatan, tanya kepada Abdullah bin Muhammad, kenapa kamu menangis? Yalah, aku jumpa ni pakcik ni baru tadi, tak sempat nak kenal lama, meninggal dunia. Dia pun ceritalah daripada awal macam mana pertemuan. Kata salah seorang daripada orang kampung, mari aku nak tengok siapa. Buka-buka terkejut. Dia kata, wahai tuan, orang kampung tadi kata kepada Abdullah bin Muhammad, ini sebenarnya Abu Qilabah, sahabat Nabi SAW yang terakhir. Abu Qilabah ini adalah seorang ahli hadis, seorang ulama dalam kalangan para sahabat Nabi yang terkenal, ahli hadis, ahli zuhud yang amat hebat. Akhirnya dia begitu keadaannya, dalam keadaan kudung, kaki, tangan, sebagainya. Tapi walaupun begitu, dia tetap melafazkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia begitu. Maka terkejutlah semuanya. Kerana apa? Mereka bertemu dengan satu-satunya sahabat Nabi SAW yang terakhir, yang masih hidup dan meninggal dunia di hadapan mereka, Abu Qilabah Al-Jarmi. Maka malam itu lepas dikuburkan jenazah, dikafan sebagainya, Abdullah bin Muhammad pun bermimpi. Datang Abu Qilabah itu dalam keadaan yang sempurna, dengan pakaian ahli syurga, dengan wajah yang putih bersih. Dia tanya, aku tak tahu kamu ni sebenarnya sahabat Nabi, orang yang paling mulia. Yalah, sahabat Nabi ni mulia lah. Semulia-mulia manusia selepas Nabi Muhammad adalah para sahabat. Kalau kita mengaji dalam ilmu tingkatan gelaran, kita akan dapati sahabat itu nombor 2 selepas Nabi SAW. Kemudian turun lepas tu tabi'in, kemudian tabi'in. Kemudian selepas itu banyaklah gelaran wali ataupun sebagainya. Itu. Tapi yang paling mulia selepas Nabi ni sahabat. Maka dia jumpa keadaan Abu Qilabah dalam keadaan yang amat sempurna, jernih, cantik wajahnya, tak seperti mana yang dia jumpa duduk di tepi pantai tadi. Tidak. Dia tanya kepada Abu Qilabah, apa antara amalan kamu, wahai sahabat Nabi yang mulia, yang menyebabkan kamu mendapat kemuliaan sebegini di sisi Allah? Apa amalannya? Dan antara yang disebutkan, tuan-tuan, perempuan,
Dia kata apa? Aku tidak mendapat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini di syurga, melainkan di dunia aku amalkan beberapa perkara. Antaranya disebutkan, setiap kali aku dapat kesusahan, aku syukur pada Allah. Aku sabar. Bukan aku syukur, aku sabar. Setiap kali atas apa kesusahan aku dapat, aku sabar. Setiap kali atas kesenangan yang aku dapat, aku syukur. Dan dalam apa jua keadaan, baik aku bersendirian ataupun aku di khalayak, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mari susah, dia sabar. Bila mari senang, dia syukur. Bila duduk seorang-seorang ataupun duduk ramai-ramai, dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berani buat maksiat dan kejahatan. Atas sebab inilah aku dapat kurnia besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amalan-amalan kita itu adalah sebagai satu jambatan kita untuk mendapat rahmat Allah. Walaupun itu bukan segala-galanya, tapi itu menjadi dalil kepada kesungguhan kita untuk ketaatan kepada Allah. Dan dengan amalan itulah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Abu Qilabah, seorang sahabat Nabi yang cacat, tak ada anggota tangan dan kaki, tapi disebabkan amalan dia, yakni bersyukur, bersabar pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu dulu. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.